Assalamualaikum kepada semua. Saya Alia Sasabila binti Syukri dari kod program HM112 dengan nombor matrik 2021115417. Saya selaku MC pada hari ini. Saya juga memainkan peranan sebagai main presenter dan slide writer. Tajuk yang saya dan kumpulan saya akan bentangkan ialah pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Sebelum memulakannya, di sini saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya Nur Anizaina binti Aisyah dengan matrik number 2021107421. Saya bertugas sebagai video editor dan slide writer. Saya Siti Nasubrina binti Syamsih dengan nombor matrik 2021105851. Saya bertugas sebagai slide writer dan slide editor. Nama saya Alisa Sofia binti Ahmad Fuad. Nombor matrik 2021115461. Saya sebagai group leader dan slide writer. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan dalam hasil kajian kami. Pengaruh peradaban dunia didahului dengan sejarah sosial pengaruh peradaban negara bangsa. Kemudiannya diikuti oleh konsep negara dan bangsa dan seterusnya konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia dan akhir sekali kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan. Pengenalan. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, diikuti peradaban Asia, India, China, Timur Tengah dan seterusnya peradaban Barat. Disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. 5.1. Sejarah sosial pengaruh peradaban negara bangsa. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia. Antara sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa ialah sejarah di alam Melayu dan peradaban beridentitikan Malaysia. Sejarah di alam Melayu terbahagi kepada 4 peradaban iaitu yang pertamanya ialah peradaban peribumi alam Melayu. Peradaban peribumi alam Melayu adalah berasal daripada penduduk Asia Tenggara yang khasnya gugusan kepulauan Melayu menyebabkan pertuturan di dalam keluarga mereka ialah bahasa Melayu Indonesia. Penduduk ini bercirikan agama Islam. Tamadun Melayu adalah penduduk Asia Tenggara membina, mengembangkan dan memiliki tamadun yang bertutur dalam keluarga bahasa Melayu, berkomunikasi antara sesama mereka dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Hasil daripada pertembungan dan kemasukan pengaruh asing dan adat Melayu telah mengalami perubahan perkembangan bahasa Melayu. Dan akhir sekali, fenomena imperialisme budaya berlaku antara timur dan barat, iaitu berkait dengan pusat perdagangan dan aktiviti keagamaan. 5.2. Konsep negara dan bangsa. Konsep ini ditubuhkan pada tahun 1991 oleh Tun Mahathir Mohamad. Konsep negara mempunyai 4 elemen. Yang pertama, mempunyai kedaulatan dan pentadbiran. Yang kedua, mempunyai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Malaysia adalah sistem demokrasi berparlimen. Poin yang ketiga ialah mempunyai undang-undang. Bagi masyarakat yang menetap di Malaysia, haruslah mengikut segala undang-undang negara ini. Bagi mereka yang melanggar undang-undang akan dikenakan hukuman dan akan disiasat oleh pihak mahkamah. Poin yang terakhir ialah mempunyai penduduk tetap. Jumlah penduduk Malaysia yang telah dianggarkan sehingga kini sebanyak 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada tahun 2020. Konsep bangsa. Konsep bangsa mempunyai 2 elemen. Yang pertama, tempat asal lahirnya seseorang individu. Poin yang kedua adalah membentuk satu kumpulan besar manusia. Biasanya mempunyai pertalian darah antara satu sama lain atau nama keturunan seperti Syed, Syekh, Tengku dan terdapat beberapa lagi nama keturunan. Now kita akan mempelajari subtopik 5.3 konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia.
Negara boleh didefinisi dengan elemen penting iaitu kerajaan, kedaulatan, wilayah dan penduduk. Manakala dalam acuan Malaysia, kita boleh lihat bahawa Malaysia ialah negara berdaulat yang diiktiraf negara lain. Sistem pentadbiran kerajaan Malaysia adalah berteraskan sistem demokrasi berparlimen dalam kerajaan berpusat. Bagi wilayah, Malaysia terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan serta mempunyai tanah milik takluk berkeluasan 330,803 km persegi. Rakyat Malaysia terdiri dari pelbagai bangsa. Seterusnya berpindah kepada konsep bangsa dalam acuan Malaysia. Bangsa juga terdiri dari beberapa elemen penting iaitu kumpulan manusia yang menginap sesuatu kawasan dan diikat dalam ketatanegaraan atau pentadbiran berteraskan perkongsian budaya, sejarah dan etnik dalam negara. Malaysia merupakan antara negara yang memiliki bilangan bangsa yang banyak tetapi masih hidup harmoni dalam satu negara. Seperti yang kita lihat, populasi penduduk Malaysia boleh dibahagi dalam 4 bahagian. 69.7% bangsa bumi putera seperti bangsa Melayu, orang asli, peribumi, Sabah dan Sarawak. Bangsa Cina pula mendominasi populasi kedua sebanyak 22.5%. Bangsa India sebanyak 6.8% dan akhir sekali bangsa lain-lain seperti Portugis, Filipino dan Indonesia sebanyak 1% dari populasi penduduk Malaysia. 4 langkah pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Langkah pertama ialah pembinaan negara. Penubuhan Persekutuan Malaysia tahun 1963 telah merealisasikan langkah pertama ini. Pembinaan negara menyebabkan Malaysia wujud sebagai negara berdaulat dan bebas dari penjajah. Langkah seterusnya ialah membina bangsa. Proses ini telah dimulakan sejak awal pembentukan Malaysia. Namun, ia menjadi sukar disebabkan oleh dasar pecah dan perintah British. Malah langkah ini juga sukar dijalankan pada waktu tersebut kerana kesan Perang Dunia Kedua. Penyertaan rakyat adalah langkah ketiga dalam pembentukan negara bangsa. Peristiwa besar seperti perselisihan dengan Indonesia dan 13 Mei 1969 telah mencipta keadaan dan situasi yang memerlukan ahli masyarakat untuk bergantung sesama sendiri. Langkah keempat dan terakhir merupakan pengagihan nilai masyarakat. Sikap toleransi, memahami, bekerjasama dan membantu dapat meningkatkan tahap berintegrasi antara kaum di Malaysia. Proses pengakalan dan peningkatan usaha perlu dilakukan. Seterusnya, tajuk 5.4, Kepelbagaian Idea Bangsa Idaman dan Perbahasan. Kepelbagaian idea bangsa idaman. Bangsa idaman ialah sebuah harapan, sebuah idaman, malah sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum. Hasrat mewujudkan bangsa idaman di Malaysia telah tercetus sejak sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka, wujudnya pergerakan nasionalisme yang merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing, yang bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan adalah sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing. Sebagai contoh, di kalangan kelompok strategik nasionalis Melayu terdapat 3 jalur bangsa idaman. Kelompok pertama, Melayu Raya, anjuran kelompok strategik kiri Melayu. Kelompok kedua, Negara Islam, anjuran kelompok strategik berorientasi Islam. Kelompok ketiga, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu. Kelompok strategi 3 rangkai yang diterima pihak British pada ketika itu. Selepas merdeka, keinginan kolektif untuk mempunyai suatu identiti nasional sepunya atau sebuah bangsa. Antara bangsa idaman utama pasca iaitu Merdeka 1957, di mana ia adalah konsep Malaysian Malaysia, anjuran kelompok strategik Singapura dan Malaysia. Bangsa idaman selepas dasar ekonomi baru adalah bangsa Malaysia Wawasan 2020, iaitu anjuran kerajaan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang dipromosi secara besar-besaran. Seterusnya, Gagasan Satu Malaysia, iaitu anjuran kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak. Manakala di Borneo, Sabah for Sabahan, anjuran kelompok strategi Internet Hub di luar negeri. Akhir sekali, Sarawak for Sarawakian, anjuran beberapa kelompok strategik pribumi.
Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi dalam membentuk sebuah bangsa idaman seperti liberalisme, pluralisme dan kepelbagaian budaya. Yang pertama iaitu liberalisme yang bermaksud kesederhanaan atau keterbukaan, di mana keterbukaan tanpa had dan memanipulasi keadaan sedemikian akan menjerumuskan kepada penipuan dan menimbulkan perkara-perkara yang akan menggugat kemakmuran dan menyebabkan perkembangan negara akan terjejas. Oleh hal itu, masyarakat perlu mempersiapkan mental dan fizikal mereka daripada keadaan yang di luar jangkaan supaya sikap liberalisme dapat dielakkan serta mengukuhkan semangat patriotisme diri mereka demi kepentingan bangsa dan negara. Seterusnya, pluralisme, iaitu sifat kepelbagaian yang terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk dan biasanya terbina daripada hasil penjajahan pada zaman dahulu. Dasar ini memenuhi konsep kolonialisme bagi menghalang penyatuan masyarakat pada masa itu. Hal ini menyebabkan wujudnya masalah dalaman yang rumit kepada negara yang dijajah apabila dimerdekakan. Ini secara keseluruhan menjadi ancaman kepada pembinaan bangsa idaman. Akhir sekali, kepelbagaian budaya juga menjadi cabaran untuk mewujudkan bangsa idaman. Kepelbagaian budaya adalah pembentukan masyarakat majmuk di dalam proses perkembangan sesebuah negara yang mewujudkan dilema baru pada penduduk di negeri. Menurut Ibnu Khaldun, di mana tentang teori jiwa hamba yang dimiliki oleh bangsa yang pernah dijajah yang akan menganggap kuasa bekas penjajah mereka sebagai suatu bangsa yang maju dan agung dan patut ditiru oleh suatu bangsa yang maju dan agung. Oleh itu, nilai budaya Malaysia hendaklah menjadi asas kepada kemajuan bangsa dan negara. Dalam sebuah bangsa, rakyat bebas berkongsi lambang, identiti, budayaan, nilai dan semangat yang menjadi asas dan matlamat sesebuah binaan bangsa idaman. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.